Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Puan Ita Irdayu binti Syahidan, Guru Pemulihan Khas SJKC Chong Hua 2 Bido Perak. Saya akan membentangkan kajian tindakan yang bertajuk meningkatkan penguasaan kemahiran membaca perkataan KV tambah KVKK dalam kalangan murid pemulihan khas tahun 3 di SJKC. Pendahuluan bagi kajian tindakan saya ialah murid masih lagi belum dapat menguasai atau memahami kemahiran membaca perkataan KV tambah KVKK. Yang kedua, mungkin pendekatan pengajaran yang saya laksanakan sebelum ini tidak sesuai. Yang ketiga, murid menggunakan 100% bahasa Cina dalam pertuturan mereka. Dan yang keempat, guru dan murid hilang motivasi dan semangat untuk belajar dan mengajar. Seterusnya, penyataan masalah. Penyataan masalah bagi kajian tindakan ini ialah murid tidak memahami maksud atau istilah perkataan yang diucapkan oleh guru walaupun perkataan itu hanyalah perkataan yang paling mudah. Murid juga tidak tahu menyebut nama gambar yang ditunjukkan oleh guru. Dan yang ketiga, murid tidak memahami maksud perkataan itu. Contohnya perkataan makan, tidur, baca ataupun tulis. Mereka hanya mendiamkan diri dan menjawab, "Lao sư我不知道." Seterusnya, objektif kajian saya ialah membangunkan pendekatan pengajaran yang menarik minat murid pemulihan khas mempelajari kemahiran membaca. Yang kedua, meningkatkan kemahiran murid membaca perkataan KV, KVKK melalui proses pembelajaran yang menyeronokkan. Dan yang ketiga, meningkatkan keyakinan serta motivasi guru dan murid dalam pengajaran dan pembelajaran terhadap murid yang berbeza bahasa dan budaya di SJKC ini. Tinjauan literatur, saya menggunakan teori humanis iaitu pembelajaran manusia bergantung kepada emosi dan perasaannya. Ini lebih-lebih lagi kepada emosi murid itu sendiri. Yang kedua, Carl Rogers menyatakan bahawa setiap individu itu mempunyai cara belajar yang berbeza dengan individu yang lain. Murid di SJKC mungkin berbeza dengan murid di SJKT, di sekolah asli dan juga di SK. Metodologi kajian yang saya gunakan ialah mengenal pasti isu, membuat pemerhatian terhadap isu yang telah saya kenal pasti, dan yang ketiga, merefleksi berdasarkan inkuari kendiri. Keempat, membuat perancangan iaitu intervensi yang saya hasilkan iaitu KIT PKP STEM iaitu pemulihan khas pembelajaran sehari setema. Indikator kejayaan adalah berdasarkan kepada 5/5 jawapan betul daripada murid-murid. Yang kelima, melaksanakan tindakan iaitu saya laksanakan secara atas talian Google Meet dan juga secara bersemuka mengikut norma baharu iaitu penjarakan sosial walaupun dilaksanakan secara berpasangan, dan saya laksanakan selama 2 waktu mengajar. Kemudian yang keenam, saya membuat pemerhatian semula dan membuat refleksi iaitu rumusan dan perbincangan. Seterusnya, sasaran kajian saya ialah kajian ini difokuskan kepada 7 orang murid lelaki di dalam kelas pemulihan khas tahun 3. Dapatan kajian, saya mendapati bahawa saya perlu mengubah pendekatan dan strategi pengajaran saya selama ini. Sokongan daripada pentadbir, guru-guru dan ibu bapa amat penting. Justru itu, perkara pertama yang perlu saya lakukan ialah menubuhkan kumpulan WhatsApp murid-murid pemulihan tahun 3. Iaitu grup itu digunakan untuk berkongsi segala maklumat, berkongsi link lagu-lagu suku kata dan juga rakaman Google Meet yang telah saya buat sekiranya murid itu tidak dapat menghadiri Google Meet pada hari-hari yang telah ditetapkan. Dan pelaksanaan aktiviti yang pertama ialah murid melihat tayangan video lagu suku kata, murid menyanyikan lagu suku kata dan membaca suku kata secara latih tubi tanpa iringan lagu sebagai pengukuhan ingatan mereka. Di sini saya mendapati bahawa murid sangat seronok kerana murid-murid dan muzik memang tidak dapat dipisahkan.
Kemudian yang kedua, murid membaca perkataan dan melihat gambar mengikut kemahiran dan tema pada hari tersebut melalui persembahan PowerPoint. Murid membaca secara latih tubi perkataan dan gambar yang dilihat. Di sini saya dapat membuat penilaian juga terhadap pengajaran pada hari tersebut. Okey, yang ketiga, pelaksanaan aktiviti memadankan gambar dengan perkataan. Dalam aktiviti ini, murid akan berlumba-lumba untuk memadankan kad perkataan dengan kad gambar. Pelaksanaan aktiviti 4, murid diberikan writing board dan murid memadankan perkataan dengan gambar pada peta buih tersebut secara individu atau berpasangan. Seterusnya, murid diberikan step board. Murid akan menampal gambar, perkataan dan membina ayat mudah berdasarkan gambar. Murid menulis ayat dengan pen marker di ruangan yang disediakan. Ini bermaksud murid akan menulis ayat mudah di bahagian ayat. Mereka boleh memadamkan ayat tersebut sekiranya ayat yang mereka tulis itu salah. Murid sangat gembira dengan aktiviti ini kerana saya menerapkan unsur maju dalam pendekatan pengajaran saya. Seterusnya, dalam pelaksanaan aktiviti 6, murid menyiapkan lembaran kerja yang mengandungi peta writing, peta buih ataupun peta bulatan. Murid menampalkan hasil kerja tersebut di dalam buku tulis. Di sini saya menggunakan gambar-gambar yang belum berwarna untuk diwarnakan oleh murid-murid. Murid akan warnakan gambar tersebut, menggunting gambar tersebut serta menampalkan gambar itu di dalam peta writing. Pelaksanaan aktiviti 6. Inilah contoh hasil kerja yang telah murid siapkan. Kemudian dalam pelaksanaan aktiviti 7, murid membuat ejaan secara bertulis pada papan putih mini sebagai latihan pengukuhan. Okey, ini saya laksanakan dalam penutup PDPC. Di sini murid akan menulis perkataan yang disebut oleh guru dan mereka akan menunjukkan kepada guru sama ada jawapan mereka itu betul ataupun salah. Okey, dapatan kajian melalui ujian pos yang dilaksanakan ketika pembelajaran secara bersemuka menggunakan instrumen saringan 2 Linus 2.0 Bahasa Melayu tahun 2 tahun 2018 yang saya gunakan juga dalam ujian pra menunjukkan bahawa peningkatan dalam hasil kerja mereka. Di sini jawapan murid adalah 5/5 dan ke-7 orang murid tersebut dapat menjawab kesemua soalan dengan betul. Okey, dapatan kajian ini juga saya tunjukkan dalam pencapaian jadual pencapaian murid dalam ujian pra dan ujian pos. Di sini kita dapat melihat peningkatan daripada ujian pra di mana murid langsung tidak dapat menjawab soalan dalam instrumen itu, tetapi dalam ujian pos mereka dapat menjawab soalan dengan betul. Seterusnya, saya juga menunjukkan dalam bentuk graf analisis perbandingan ujian pra dan ujian pos. Dalam rumusan dan perbincangan, di sini rumusan dan perbincangannya ialah objektif untuk membangunkan pendekatan pengajaran yang menarik minat murid. Pemulihan khas mempelajari kemahiran membaca itu tercapai. Ia membantu murid dalam menguasai kemahiran membaca perkataan KV tambah KVKK dan bahan ini iaitu kit PKP Stamp mesra pengguna dan mudah alih, selamat dan lengkap dengan bahan yang berbentuk hands-on, memudahkan guru dalam melaksanakan pentaksiran bilik darjah iaitu PBD dan seterusnya berjaya menarik minat murid dan memberikan keseronokan kepada murid-murid ini. Seterusnya, objektif untuk meningkatkan kemahiran murid membaca perkataan KV tambah KVKK melalui proses pembelajaran yang menyeronokkan. Di sini, murid dapat menguasai kemahiran KV tambah KVKK dengan mudah. Di sini juga saya menerapkan unsur didik hibur untuk memberikan keseronokan kepada murid untuk belajar dan saya menerapkan strategi pembelajaran abad ke-21 dengan bahan-bahan yang telah saya hasilkan. Seterusnya, saya juga menggunakan teknik ansur maju yang dapat membantu murid-murid ini untuk membaca iaitu daripada suku kata kepada ayat. Baik, dalam dapatan dan perbincangan juga, objektif untuk meningkatkan keyakinan serta motivasi guru dan murid dalam
pengajaran dan pembelajaran terhadap murid yang berbeza bahasa dan budaya di sekolah saya ini juga dapat ditingkatkan. Ini memberikan motivasi terhadap murid, guru dan juga ibu bapa. Murid sangat seronok dan bermotivasi untuk belajar. Guru juga mempunyai motivasi untuk meneruskan pengajaran kepada murid-murid yang berlainan bangsa dan budaya ini. Seterusnya, ibu bapa juga sangat gembira melihat peningkatan terhadap anak-anak mereka. Baik, itu sahaja pembentangan kajian tindakan saya pada hari ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.